Amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang dah masuk ke, Nora? Semua orang dah masuk Dah. Okey. Hari ini adalah sebenarnya kelas sesi yang kedua untuk siri anatomi kita. So, siri pertama tadi akak sebut, akak mention pasal akak share pasal jantung. Hari ini akak share pasal buah pinggang. Sebab kalau misal kata dalam banyak-banyak organ kita sebenarnya yang penting adalah kita punya jantung, yang nombor 2 adalah buah pinggang. Kenapa dia penting? Sebab buah pinggang ni sebenarnya dia banyak fungsi dia. Dia bukan setakat penapisan, bukan setakat melakukan penapisan, dia juga kontrol hormon yang actually-nya regulate kita punya darah tinggi dan juga kita punya sel darah merah. Okay? So, let's get into it. Ini introduction. Okay. Okay. Sedikit background. Pasal akak, nama penuh sebenarnya Noraida Hussein, ataupun lebih orang lain kenal sebagai Kak Aida lah. Okay. Kerja 23 tahun dekat Nestle. Akak punya background sebenarnya adalah biologi. Jadi pasal tu bila akak belajar biologi, akak pengetahuan akak mengenai organ-organ sel macam mana berfungsi memang alhamdulillah memang okey. So dengan tu akak sekarang ni kawinkan dia dengan knowledge nutrisi produk pula supaya actually kita boleh make use information yang kita ada untuk kita bantu ramai para pelanggan kita kat luar sana lah, insyaAllah. Okay? So, yang itu sedikit Kak punya background. Okay, agenda kita hari ini, pengenalan mengenai urinary system dan fungsinya. Lepas tu kita pergi pada buah pinggang dan pengawalan kestabilan darah ke seluruh badan. Lepas tu baru kita masuk pada anatomi buah pinggang dan kepentingannya untuk kita punya tubuh badan. Okay? Lepas tu kita kena faham peranan buah pinggang dalam proses pembuatan air kencing dan pembuangan lain-lain toksin. So kita akan go through satu-satu yang itu. Lepas tu akan go through penyakit-penyakit yang berkaitan. Yang berkaitan tu actually-nya lebih kepada akak concentrate lebih pada batu karang dalam buah pinggang dan juga CKD, complete kidney disease. Okay? Chronic kidney disease. Alright. Lepas tu kita akan cakap juga pasal pengesyuran produk dan fahami mengapa daripada akak umbi penyakit. Alright. Kalau sementara tu bila akak mainkan video ataupun tunjuk slides tu, kalau ada soalan, you all boleh boleh simpan soalan tu ataupun tulis dulu dekat dalam chat untuk tanya soalan tu. Lepas tu nanti at the end of it, apa yang kita buat, kita akan go through satu-satu lah ya soalan tu. Sebab bila akak present macam ni, akak tak nampak sangat apa yang korang tanya lah. Alright. Okay. Yang pertama ini adalah berkenaan video yang akan menerangkan serba sedikit berkenaan sistem urinary. Urinary ni maksudnya daripada buah pinggang pergi pada kita punya ureter. Okay. Dia kan dia ada buah pinggang tu kan dia ada salur kencing tu kan. Salur kencing pergi pada puli kencing, lepas tu pergi keluar pada kita punya uretra. Uretra tu adalah salur di mana air kencing tu keluar daripada kita punya sistem pembuangan kita lah. Daripada kita punya kat bawah tu lah. Okay? The workhorses of the urinary system are the kidneys, which are the twin bean-shaped organs in your body that clear harmful substances by filtering your blood. They're like a water purification plant that helps clean the drinking water for a city. They also regulate blood pH, volume, pressure, osmolality, as well as produce hormones. Okay, kalau kita tengok sistem urinary kita ni, dia actually-nya semua orang tahu kat mana buah pinggang kan? Okay, selain daripada dia menapis kita punya darah,
dia juga actually-nya regulate blood pH, maknanya acidity kita. Kita punya darah ni kalau terlampau banyak berasid, tu yang ramai sangat yang kena kanser. Kalau terlampau alkaline pun ada masalah. So dia kena ngam-ngam aja. Dia tak boleh terlebih asid, terlebih alkali macam tu. Lepas tu dia regulate blood juga. The volume of the blood, maksudnya quantity blood yang pergi ke mana kita lah. Lepas tu buah pinggang tu sendiri dia kontrol kita punya blood pressure juga. Dia ada hormon yang akan kontrol kita punya blood pressure. Osmolality ni maksudnya garam, segala electrolytes, lepas tu segala kita punya kita punya sampah sarap yang sepatutnya dikeluarkan, itu buah pinggang ni fungsi dia kontrol semua tu. Dia kecil je, okay? Tapi banyak kerja dia. Yang hormon tadi tu nanti kita akan go through lah pasal hormon tu. Dia ada 2 hormon yang dia kontrol. Ya, yeah? Okay, so kita pergi next. Sekejap. Okay, mana pergi? Okay. Okay, akak dah sebut pasal ni tadi, so kita skip yang ini. Yang ini osmolality tadi, ramai mungkin orang yang tak faham, akak repeat balik. Keseimbangan elektrolit dalam darah kita. Dan bila dalam darah dia punya elektrolit tu seimbang, maka dalam tubuh badan, dalam sel kita pun dia akan seimbang insya-Allah. Okay? Alright. Yang ini khas penerangan pasal buah pinggang dengan darah, dengan connection dia dengan jantung, macam mana dia, berapa banyak darah masuk jantung, masuk buah pinggang, berapa banyak darah yang ditapis, ikut dia ada explanation dia lah sikit kat sini. So macam akak cakap, kalau misal kata you all ada soalan, note dulu, masukkan dalam chat, nanti Nora akan tolong akak untuk nak repeat balik lah, go through balik soalan-soalan yang ada untuk akak jawab kemudian, okay? Adult kidneys filter about 150 liters of blood every day. If we assume that there are 5 liters of blood in the body, that means that the entire blood volume gets filtered about 30 times a day, which is more than once every hour. Because of this, the kidneys get about 1/4 of the cardiac output, which is blood getting pumped out of the left ventricle. To reach the kidneys, blood flows from the aorta into the left and right renal arteries. Okay, so kalau kita tengok kat sini, aorta adalah ini pembuluh darah yang paling besar. Bila jantung kita sebelah kiri ni, ventricle kiri ni, dia mengepam darah, dia akan keluar melalui aorta, dia akan naik pergi dekat kepala, pergi ke tangan, kiri kanan, lepas tu satu lagi main terang akan datang kat sini. Main terang ni lah yang akan bawa darah ni pergi kepada buah pinggang kat sini. Okay? Jadi kalau kita tengok, actually-nya, katakanlah 5 liter darah yang ada dalam badan. Okay? Okay? So kalau misal kata kita tengok, kalau misal kata kita nak filter darah tu, actually-nya dia kena lalu 30 kali sehari melalui kita punya buah pinggang. And darah yang melalui tu daripada aorta ni adalah 1/4. Sekali kita punya jantung tu pump darah tu, ventricle kiri pump darah, 1/4 daripada darah tu, volume darah tu, kuantiti darah tu akan pergi kepada buah pinggang. So pasal tu buah pinggang ni memang amat penting untuk kita jaga. Okay? Next slide. Okay. Yang ini pula straight away kita masuk ke buah pinggang, apa connection dia dengan hormon. Okay? The kidneys also release key hormones. For example, normally when the kidneys start sensing a lower than normal amount of fluid getting filtered, they respond by releasing the hormone renin to increase the blood pressure. In chronic kidney disease, the falling glomerular filtration rate leads to more and more renin secretion, which leads to hypertension. Now, remember that hypertension is a cause of chronic kidney disease itself, so this creates quite the vicious cycle.
Finally, the kidney also secretes the hormone erythropoietin, which stimulates the production of red blood cells from the bone marrow. In chronic kidney disease, erythropoietin levels fall, and this leads to lowered production of red blood cells, and ultimately anemia. Okay. So kalau kita tengok video ni tadi daripada mula, dia ada dua hormon yang dia secret. Buah pinggang tu sendiri kontrol. Satu nama dia renin. Renin ni actually-nya nak mudah ingat, senang je. Kalau tengok filem Ronin tu, tukar O tu jadi E. Okay? So dia renin, R-E-N-I-N. So dia yang kontrol, hormon ni yang bantu buah pinggang untuk kontrol kita punya pressure, blood pressure dekat dalam kita punya tubuh badan. Okay? Jadi kalau keadaan macam tu, sebenarnya kalau buah pinggang kita rosak, kita memang ada masalah dengan kita punya blood pressure. Dan kalau misal kata kita ada blood pressure punya problem, tekanan darah tinggi, kita ada masalah, kita akan ada masalah buah pinggang. Dia satu cycle. Dia tak boleh, dia kata, macam mana nak cakap, dia bagi kesan. Satu masalah, dia akan bagi kesan pada dua-dua problem. Okay? Lepas tu kalau misal kata kita dah ada masalah buah pinggang yang agak teruk, agak ada dalam 3-4 orang sekarang ni yang ada CKD, yang dia punya GFR dia rendah daripada 50, ada yang 40 lebih, ada yang dah bawah 20, dia memang ada masalah dengan yang erythropoietin ni. Sebab dia memang ada anemia. Itu salah satu signal juga untuk kita bercakap dengan kita punya pelanggan. Bila kita bercakap pasal kesihatan buah pinggang, kita kena tanya dia, yang ini ada masalah dengan kita punya apa nama? Kita punya red blood cells, kurang hemoglobin, kurang darah. Mesti ada kaitan dengan buah pinggang. Jadi kita kena tengok macam tu. Okey? Sebab kalau buah pinggang dah bermasalah, dia tak boleh keluarkan hormon erythropoietin ni. Susah juga nak menyebut, bergulung kat lidah akak. Okey? Jadi bila tak ada hormon ni, tu yang kita punya bone marrow, okey, bone marrow tu dia tak nak keluarkan kita punya sel darah merah. Okey? Itu dia punya kaitan dengan dua hormon yang penting untuk fungsi tubuh badan kita. Okey? Regulate kita punya tekanan darah dan juga pembuatan sel darah merah. Tanpa sel darah merah, badan kita makin lama makin lemah, makin lama makin lemah, last susah nak berfungsi, ya. Okey? Okey, kita move on pada next one. Okey. Sekarang ni kita pergi anatomi buah pinggang. Okey? Anatomi buah pinggang ni, kalau tengok dekat sini, dia bean shape. Okey, dia bean shape. Alright. Yang ini kita panggil cortex. Cortex ni adalah dia penapisan tu berlaku dua-dua, dekat cortex pun berlaku, dekat medula ni pun berlaku. Okey? Sebab nephron ni, ini nephron nama dia. Okey, nephron ni dia renal corpuscle, ataupun nak senang ingat je lah, Bowman capsule kita berada di dalam dekat cortex ni, dekat cortex. Tapi kita punya renal tubule, okey, yang ini tubule, okey, dia berada separuh dekat dalam cortex, separuh ni dekat dalam medula. Okey, nanti kita akan go through lah macam mana penapisan yang kat sini ni berlaku. Okey, so kalau kita tengok kat sini, banyak salur darah masuk, banyak salur darah keluar. Yang ini yang dia bantu juga untuk nak kontrol tadi, the blood pressure tadi. Okey? Nanti kita akan go through lah, insyaAllah. Okey? Next page. Okey. Yang ini specifically cakap pasal glomerulus yang ini, ataupun kita punya Bowman capsule. Okey? Specifically kita go through apa tugas ataupun fungsi renal corpuscle ni, ataupun kita punya Bowman capsule. Okay? Within each kidney, there are about 1 million nephrons. And each nephron is made up of a renal corpuscle and a renal tubule. The renal corpuscle is where blood filtration starts. And it includes the glomerulus, which is the tiny bed of capillaries,
and the Bowman's capsule, which is made of renal cells that surround the glomerulus. As blood flows into the glomerulus, water and some solutes in the blood, like sodium, are able to pass through the endothelial lining of the capillary, move across its basement membrane, through the epithelial lining of the nephron, and finally into the Bowman space of the nephron itself, at which point it's called filtrate. The epithelium of the nephron is made of specialized cells called podocytes, which wrap around the basement membrane like the tentacles of an octopus. Between these tentacle-like projections are tiny gaps called filtration slits that act like a sieve, allowing only small particles like water, glucose, and ionic salts to pass through, while blocking large proteins and red blood cells. Okay, so dalam kita punya sebiji buah pinggang yang kita ada 1 million nephrons. Okay, so maksudnya kita ada 2 buah pinggang, so ada 2 million nephrons. Nephrons adalah yang ini, okay, unit filtration. Yang inilah di mana kita punya penafisan yang berlaku. Okay, dan dalam video ni kita sebut spesifik pasal yang ini, renal corpuscle. Okay, renal corpuscle ni dia banyak menapis, okay, yang ini water, glukos dan segala sodium, magnesium apa semua kat sini lah. Okay, tapi protein dan juga sel darah merah dia tak filter dekat sini, dia tak tapis dekat sini. Okay, so yang ini fungsi utama kita punya renal corpuscle. Okay, yang ini dalam renal corpuscle tu dia ada glomerulus. Okay, nak menyebutnya. Okay, lepas tu kat sini glomerulus tu dia ada banyak sel yang podocyte ni. Podocyte ni dia bantu untuk filter lah segala apa yang kita perlu filter, dan yang ini dia macam penapis lah. Nanti saya akan tunjukkan overall apa yang berlaku masa untuk dalam nephron ni, InsyaAllah. Kalau ada soalan tolong catat, tolong hantar dekat chat, lepas tu kita akan go through satu-satu selepas akak buat presentation. Kita akan repeat balik apa benda apa yang tak faham. Okay, okay, next one. Okay, so ini adalah anatomi nephron itu sendiri. Okay, nephron macam kita cakap tadi, ini sel darah, ni salur darah yang masuk, glomerulus, okay, and then dia lalu kita punya salur darah ni, dia berbelit ni dekat kita punya renal tubule ni. Renal tubule ni dia terbagi pada 3, proximal tubule ni yang dekat ni, okay. Lepas tu distal tubule yang jauh, yang tak nak masuk dekat collecting duct untuk pergi dekat. Okay. Lepas tu dia ada loop of Henle kat sini. Loop of Henle ni pun dia ada fungsi dia sendiri. Okay. Alright, yang ini macam mana nak go through macam mana air kencing kita dibuat di dalam kita punya buah pinggang. Okay. So how exactly is urine produced? This is a 3-step process. It begins with glomerular filtration, which takes place in the renal corpuscle. Blood is forced through a filtration membrane into the glomerular capsule. This membrane allows water and small solutes to pass through, but not proteins or anything larger, especially entire cells. The next step is tubular reabsorption. Here, most of the filtrate makes it back into the blood, like glucose, amino acids, and most of the water. Whatever doesn't get back in will become urine. The third step is tubular secretion. This is the opposite of tubular reabsorption, in that some substances from blood make their way to the filtrate, like drugs and metabolites bound to proteins, excess potassium, and more. So urine will be a combination of substances that were filtered and substances that were secreted. In the end, urine is almost entirely water, but contains lots of urea, which is the result of the breakdown of amino acids, as well as other nitrogenous wastes like uric acid and creatinine. There are also various ionic solutes like sodium, potassium, phosphate, and sulfate. Okay, yang
Ini tadi dia akan dia recap balik apa yang filtration penapisan yang berlaku, apa yang berlaku sebenarnya dekat dalam setiap nefron yang kita yang kita ada. Kalau sebelah buah pinggang tadi 1 juta kan, so 1 juta itulah ini yang berlaku dekat dalam setiap nefron. Dia kecil je sebenarnya. Okey, dia bukan besar pun, gambar aja besar sini, tapi dia sebenarnya terlampau kecil sebab kita punya kalau tengok buah pinggang tu sebenarnya kecil je kan. Okay, so daripada sini yang kita panggil afferent arteriole ni adalah tempat darah kita masuk. Okay, lepas tu salur darah ni pecah-pecah jadi kecil-kecil macam ni yang dipanggil glomerular capillaries. Okay, so yang ini di tempat dia akan bantulah untuk keluarkan, filterkan apa benda yang patut. Itu proses filtration. Itu yang nombor 1. Okay, yang nombor 2 ni dia pergi dah masuk dekat renal tubule. Tadi yang nombor 2 ni dekat proximal tubule. Proximal tubule ni maksudnya yang paling dekat dengan dia punya Bowman capsule tadi tu. Okay? Yang paling dekat. So, dia berlaku reabsorption of the water, glucose dan apa-apa benda yang patut dia ambil balik. Okay? Lepas tu dia akan yang mana patut keluar dia akan keluarkan juga dekat situ. Okey. Step yang ketiga adalah secretion. Yang ini secretion ni segala racun-racun, segala ions yang tak elok semua dia akan keluarkan melalui step yang ketiga ni dekat distal tubule. Okey? Yang jauh. Alright. Lepas tu last sekali dia akan masuk dekat collecting duct lah untuk buang. Okey? Alright. So sekarang ni kita akan go through fungsi PCT proximal tubule dengan loop of Henle. Loop of Henle ni yang terletak di dalam medulla tadi ya. Okey. Akak tahu pening sikit banyak sebab kita go through satu-satu ni banyak soalan akak faham, akak tahu korang banyak soalan. So catat dekat chat ya. The wall of the renal tubule has many types of protein channels that reabsorb some of the important things that shouldn't be excreted with urine. Now, about 70% of sodium chloride gets reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and same 70% water gets reabsorbed here. And more than 95% of glucose and amino acids get reabsorbed in the proximal convoluted tubule. Next, the filtrate passes into the loop of Henle. The loop of Henle has some role in reabsorption of important salts, like about 25% of sodium gets reabsorbed here. Similarly, 25% of calcium, 20% of potassium, and about 60% of magnesium gets reabsorbed in the loop of Henle. But the loop of Henle has a major role in the concentration of urine. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, proximal tubule ni dia absorb balik sodium, glukos, air dengan amino acid yang badan kita perlukan balik. Okay, dia ambil balik daripada selepas Bowman capsule kita filter tadi dia dah keluar, so kat situ dia masuk balik dekat kita. Dia masuk balik dekat dalam kita punya salur darah tadi ya. Okay. Lepas tu yang ini this portion selalunya loop of Henle ni selalunya berada di dalam apa yang kita panggil tadi medulla tadi yang ada macam kelopak bunga punya shape tu kan, yang dia berada di dalam tu. Dalam medulla ni dia punya concentration of kandungan garam dia tinggi. Okey, jadi kat sinilah berlaku air kencing kita tu dia akan pekatkan lagi dekat loop of Henle ni. Okay, dan whatever sodium, kalsium, potassium, magnesium, okay, yang terlepas daripada sini dia akan absorb balik dekat sini. Dia akan ambil balik dekat sini. Okay? Lepas tu selepas lalu loop of Henle ni dia akan pergi dekat distal tubule. Okay? Okay, sekarang ni dekat distal tubule ni adalah proses pembuangan racun. Okay, khas untuk pembuangan racun. Sebab yang tadi daripada Bowman capsule pergi pada proximal tubule, pergi pada loop of Henle, dia lebih banyak mengambil balik apa benda yang tak patut dibuang. Okay, itu fungsi dia. Lepas tu pergi distal tubule ni ada sikit-sikit lagi yang mana terlepas dia akan ambil juga, tapi lebih banyak
yang terlepas dalam kita punya salur darah tadi, dia akan masukkan dalam distal tubule untuk dibuang. Racun-racun lah. In distal convoluted tubule, the final mechanism of urine formation also takes place. That is known as secretion. You can view secretion as the opposite of reabsorption. In secretion, the waste ions and hydrogen ions pass from the capillaries into the renal tubule. This is the final step in the formation of urine, during which walls of the tubule actively remove waste substances which are harmful to the body from the blood that have escaped filtration. The secreted ions combine with the remaining filtrate and become urine. The major substances secreted into the distal convoluted tubule include hydrogen ions, potassium ions, and ammonium ions. The mechanism of secretion also takes place in the proximal convoluted tubule, but to a lesser extent. And some important stuff that gets secreted into the proximal convoluted tubule include substances like urea, uric acid, creatine, ammonium ions, and some other drugs. Okey. Kalau kita tengok yang sini, dekat dalam proximal tubule, convoluted tu maksudnya dia bersimpang siur. Dia macam banyak selekoh sebab dia nak dapatkan lebih kawasan untuk filtration, untuk penapisan tu berlaku, untuk absorption tu berlaku, untuk apa yang patut diambil tu ambil balik kan. Pasal tu dia jadi convoluted. Maksudnya dia berbelit-belit lah. Okey? Banyak corner. So kalau misal kata kat sini, dekat PCT ni, dekat proximal tubule ni, urea dengan uric acid dan creatinine akan keluar daripada sini, masuk dekat dalam daripada darah masuk dekat dalam sini. Okey, dekat PCT. Lepas tu yang dekat distal tubule tadi tu, yang ion-ion tadi tu lah, semua balik yang dia akan buang keluar. Okey? So kompleks sebenarnya kita punya buah pinggang ni, dia punya fungsi dia kan. Ya. Okey. Ni akan nak tanya balik sebab korang dengar je kan, akan nak tanya balik, bagi jawapan bahagian mana lepas kita go through yang tadi tu, satu nefron tu fungsi dia kat mana, fungsi apa, kat mana fungsi apa, bahagian yang mana yang paling penting? Tolong bagi jawapan. Nora tolong tengok ya. Okey. Sama ada dekat kita punya glomerulus ni, okey, renal corpuscle kita, ataupun dekat renal tubule kita, yang lagi penting. Bagi soalan, bagi jawapan. Akak bagi 1 minit masa untuk bagi jawapan. Kita tengok nanti kalau siapa yang boleh jawab, siapa yang tak menjawab. Okey, sebab ini sepatutnya two-way punya communication, tapi sebab akak present sekarang ni, jadi akak tak boleh nak nampak juga chat dia macam mana semua. Siapa yang ni semua. Lepas tu kita tengoklah. Okey. 1 minit. Kejap bagi orang jawab jap. Okay. So the next question, kita akan dah masuk dah kepada jenis-jenis penyakit yang berlaku pada buah pinggang. Okay. Apa jenis penyakit yang berlaku pada buah pinggang? Okay. Salah satunya adalah chronic kidney disease, CKD. Okay. Kat mana? Agak-agak kat mana CKD ni berlaku? Kalau go through video tadi tu ikut faham, tapi itulah videonya bahasa Inggeris, tapi pasal tu akak actually-nya akak kena ajar satu-satu supaya orang boleh faham. Bila orang faham, insya-Allah kita akan bantu untuk fahamlah, untuk faham satu-satu topik tu. Okay? Alright, next one. Okay, CKD. Kenapa ada warna merah ni? Okay, CKD, apa maksud CKD? Okay? Chronic kidney disease is when the glomerular filtration rate falls below 90 milliliters per minute per 1.73 meters squared over at least 3 months. Chronic kidney disease is mainly caused by diabetes and hypertension, and complications include electrolyte abnormalities, toxin buildup, hypertension, and weak bones. Okay, CKD, chronic kidney disease.
Kalau bahasa Melayunya K, kronik, penyakit buah pinggang kronik. Okey? Panjang nak nyebutnya. Jadi kita nak mudah kita sebut CKD je lah ya. Okey? Kat sini dia ada sebut pasal GFR. Yang ini yang penting ni. Kalau you all tengok blood test daripada para pelanggan, cuba cari eGFR. Dia ada E dekat sini. Okey? E itu stand for estimated. Maksudnya ini GFR ni glomerular filtration rate. Okey? So yang ini eGFR akan menentukan fungsi buah pinggang kita tu, nefron kita tu. Tadi kan dia kata 1 juta nefron kan. So kalau misal kata 1 juta nefron, ada 2 buah pinggang, ada 2 juta nefron. Okey? Dekat dalam kita punya buah pinggang, okey? Dia punya yang berfungsi mestilah lebih daripada 90. Sebenarnya kalau nak ikut kat sini 90%. Okey, tapi yang ini sebab dia guna scientific punya, yang pasal tu dia selalu dia letak E dekat sini. So 90% ke atas dia punya filtration rate tu, eGFR punya reading, maksudnya buah pinggang kita cantik. Tapi kalau misal kata eGFR kita dah turun daripada 90%, okey, buah pinggang kita dah masuk stage 2. Okey, yang ini kalau atas dia stage 1, maksudnya bercantik. Daripada 60 ke 89 dia adalah stage 2. Okey, lepas tu yang stage ketiga adalah daripada 50 49 ke 60 ke 59 adalah stage ketiga dan seterusnya lah. So kat sini kalau misal kata kita dah ada macam ni, dah ada masalah macam ni, dah ada eGFR yang problem, okey, tapi kita masih lagi tak minum cukup air, kita masih lagi buat benda-benda meraban, masih lagi tak ambil produk yang boleh membantu bagi nutrisi balik dekat kita punya buah pinggang ni, eGFR ni akan turun. Dan bila dia turun macam ni kan, dia turun yang kena dialisis tu adalah 15% ke bawah. Okey, maksudnya 15% saja nefron kita tu yang berfungsi. Itu selepas turun je daripada 15%, doktor akan sibuk cakap buat tapak. Buat tapak untuk buat dialisis. Ini salah satu point yang you all kena faham dan you all kena belajar untuk faham daripada blood test. Bila bercakap dengan pelanggan, buah pinggang saya memang ada problem. Okey, buah pinggang ada problem, tapi apa reading? Apa stage? Daripada stage buah pinggang tu, kita actually boleh propose apakah yang perlu dia makan untuk kita bantu dia supaya dia punya filtration rate ni tadi, dia punya rate penapisan ni tadi jadi cantik balik semula. Okey? Yang ini kena faham betul-betul. Selalunya doktor dia tak sebut sangat pasal eGFR ni sebab dia susah nak explain dekat orang-orang yang biasa. So dia selalu sebut pasal creatinine. Creatinine tadi dia kalau misal kata GFR ni makin rendah, creatinine dia indikasi dia makin lama makin tinggi. Tapi creatinine ni adalah indication tapi lain blood test, lain makmal, lain serum, lain keputusan. Jadi kat situ kita nak kena tengok pula macam mana dia punya reading pula daripada blood test. Nak kena faham pula serum apa dia pakai, apa unit dia pakai, itu lagi pening. So kalau boleh, kalau misal kata kita nak bantu kita punya pelanggan, sila minta reading eGFR. Okey? Apa eGFR? Daripada eGFR kita boleh tahu. Okey? So CKD ni mainly dia punya masalah adalah daripada tadi tekanan darah tinggi. Okey? Jadi ramai je yang bercakap dengan akak, para pelanggan akak contohnya lah, yang cakap tak apa, kita itu biasa tu, kita punya darah tinggi dah memang macam tu, 150, 100 atas 150, bawah 100. Okey? Dia tak tahu ni, dia memang okey, dia rasa okey, tapi buah pinggang ni yang macam nak mati. Sebenarnya dia tak tahu. Jadi itu pasal tu kita kena ambil tahu. Kita kena bagi tahu dekat pelanggan kita apa kesan-kesan penyakit yang dia ada sekarang ni, terutama yang darah tinggi dengan yang kencing manis kepada buah pinggang.
Okay, sekejap lagi kita akan go through video yang akan sebut spesifik pasal hypertension macam mana, untuk yang darah tinggi macam mana di-impact, diabetik macam mana di-impact. Okay? Dan macam mana juga dia akan kacau kita punya tulang juga. Dan bukan setakat dia cakap, kita ingat selama ni buah pinggang kita ni cuma tapis toksin keluar. Itu je tugas dia. Dan sekarang ni kita dah tahu dia punya tugas dia adalah jauh lebih banyak. Okay? Next slide. Sekejap okay. Sekarang ni sebut pasal diabetes. Siapa yang ada penyakit kencing manis, sila perhatikan apa yang berlaku kepada kita punya glomerulus ni tadi. Okay? Renal corpuscle ataupun Bowman capsule kita. Yang ini video ni akak dah share dalam grup jutawan. Okay? Dah bagi write up pun. Jadi kalau siapa yang nak balik semula, nak baca balik lepas akak ajar ni, tengok balik semula tu write up akak, tengok balik semula video tu untuk faham lebih baik. Okay? Common cause of chronic kidney disease is diabetes. In this situation, excess glucose in the blood starts sticking to proteins, a process called non-enzymatic glycation, because no enzymes are involved. This process of glycation particularly affects the efferent arteriole and causes it to get stiff and more narrow, a process called hyaline arteriosclerosis. This creates an obstruction that makes it difficult for blood to leave the glomerulus and increases pressure within the glomerulus, which leads to hyperfiltration, essentially pushing more fluid through. In response to this high pressure state, the supportive mesangial cells secrete more and more structural matrix, which expands the size of the glomerulus. Over many years, this process of glomerulosclerosis once again diminishes the nephron's ability to filter the blood and can lead to chronic kidney disease. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, ini salur darah kita, salur darah. Efferent ni adalah tempat dia keluar. Ini afferent A, tempat darah kita masuk ke dalam kita punya renal corpuscle ataupun Bowman capsule kita ni. Okay, so yang untuk diabetes ni selalunya dia efek dekat sini, dekat tempat darah yang keluar ni. Okay, dia akan melekat dekat kita punya salur-salur darah ni. Segala gula yang lebih tadi tu, dia akan melekat dekat sini menjadikan dia keras. Okay, yang inilah juga yang berlaku di seluruh salur darah dalam badan kita untuk pesakit kencing manis. Jadi jangan main-main. Okay, jangan main-main. Bila kita sebut sklerosis ni ada pengerasan. Okay, pengerasan. Dia kalau dekat salur darah yang besar-besar, dia panggil aterosklerosis. Okay, dia pengerasan salur darah. Bila salur darah kita ni keras, sepatutnya salur darah ni dia lembut, dia anjal. Jadi bila dia anjal, dia mudah berubah dia punya, dia berubah-ubah dia punya diameter dia. Kejap dia besar, kejap dia kecil, kejap dia besar, kejap dia kecil, supaya mengikut kita punya keperluan badan, mengikut apa yang tubuh kita perlu. Tapi bila yang ini dah keras, dia dah tak boleh dah membesar, mengecil, dia tak boleh dah. Jadi, itulah jadi dia kat sini. Dia akan jadi kat sini jadi keras, lepas tu yang ini akan jadi besar. Okey? Dia masuk kat sini pun nanti dia akan kacau. Dia jadi keras, dia jadi keras semua sini. Jadi lama-lama bila dah keras kat sini, nak tapis macam mana? Tak boleh nak keluar dah kan? Jadi yang ini kira gone case lah dah. Dah gone case. Bila dah gone case macam ni, you punya EGFR tadi tu akan berkurangan daripada 90%, akan kurang dan kurang seterusnya. Jadi yang ini selalunya akan ambil masa bertahun. Dia bukan setakat 3 bulan. Kalau misal kata terlalu banyak, contoh adalah satu hamba Allah tu, dia kerja dia apa? 1 liter carbonated drink Coke tu 1 hari. Yang itu dalam masa 30 hari memang buah pinggang dia kong. Memang terus kena buat dialisis. Itu sebab apa? Sebab dalam Coke, dalam carbonated drink ada lebih daripada 80% gula. Okey? Yang gula ni yang membuat sini keras dan akan cepat menjadikan ini kita punya renal corpuscle ni rosak ataupun Bowman capsule kita rosak. Okey? Ini masalah diabetik. Next, kita akan sebut pasal
blood pressure pula. Tekanan ni hypertension adalah bahasa Inggeris, tapi kalau misal kata kita punya layman term selalunya kita sebut BP kita masalah. Ada BP masalah ya. Okay. One of the most common causes of chronic kidney disease is hypertension. In hypertension, the walls of arteries supplying the kidney start to thicken in order to withstand the pressure. And that results in a narrow lumen. A narrow lumen means less blood and oxygen gets delivered to the kidney, which leads to ischemic injury to the nephrons glomerulus. Immune cells like macrophages and fat-laden macrophages, called foam cells, slip into the damaged glomerulus and start secreting growth factors like transforming growth factor beta 1, or TGF beta 1. These growth factors cause the mesangial cells to regress back to their more immature stem cell state known as mesangioblasts. And then those mesangioblasts secrete extracellular structural matrix. This excessive extracellular matrix leads to glomerulosclerosis, which is hardening and scarring, which diminishes the nephron's ability to filter the blood. And over time, this leads to chronic kidney disease. Okay. So, kalau tadi kencing manis, dia kacau efferent ni, tempat darah kita keluar. Untuk yang masalah tekanan darah tinggi, dia kacau afferent, tempat darah kita masuk. So, bila dia kacau kat sini, okay, dia akan menyebabkan darah kita dengan oksigen lebih kurang. Sebab darah tinggi kan, dia akan kacau kat sini, dia jadi kurang masuk dekat sini. Jadi kuranglah penapisan tu berlaku. Bila kurang lapisan tu berlaku, tu yang di-trigger ni. Immune cells ni nak kena, dia akan trigger, dia akan keluarkan growth factor ni dan akan kacau kita punya mesangial cells ni. Mesangial cells ni sepatutnya dia adult, dia dewasa. Tapi disebabkan oleh growth factor ni dikacau, dia akan jadi budak-budak balik. Bila dia jadi budak-budak balik, dia nak jadi besar, dia keluarkanlah dia extracellular matrix ni. Okey? Bila dia keluarkan extracellular matrix ni, lama-lama dah banyak kan. Tapi dia tak boleh juga nak besar sebab tekanan darah tinggi. Jadilah balik sklerosis. So, sama juga impact dia. Untuk darah tinggi, dia akan kacau juga kita punya renal corpuscle. Dia akan mengeraskan sini. Mengeraskan semua-semua ni, jadi penapisan tidak akan berlaku. Dan yang nefron kita akan rosak teruslah. Ini yang masalahnya. Nak kena faham. Okey? Okey. Macam mana dia kontrol elektrolit dalam badan? Okey, elektrolit ni maksudnya magnesium, kalsium, sodium, semua itulah. Ini yang kita panggil elektrolit ya. The kidneys play an important role in electrolyte balance. Potassium levels are particularly important. And normally the kidney helps with potassium excretion. In chronic kidney disease, though, just like with urea, less potassium is excreted, and so more builds up in the blood. And this leads to hyperkalemia, which can be problematic because it can cause cardiac arrhythmias. Another key role of the kidneys relates to balancing calcium levels. Normally, the kidney helps to activate vitamin D, which then helps to increase absorption of calcium from the diet. With chronic kidney disease, though, there's less activated vitamin D, so less calcium is absorbed into the blood, which results in hypocalcemia, low calcium levels. As calcium levels in the blood fall, parathyroid hormone is released, which causes the bones to lose calcium. Over time, this resorption of calcium from the bones leaves them weak and brittle, a condition known as renal osteodystrophy. Okay. Dia sebut kat sini mention benda dua elektrolit yang penting. Yang pertama adalah potasium. Jadi pasal bila kita pesakit kita ataupun pelanggan kita dah ada masalah dengan dialisis, dah memang kena pergi dialisis, pasal tu dia kena jaga potasium ni. Sebab kalau banyak potasium pun dia akan ada bermasalah juga dekat darah kita. Sebab dia jadi racun. Okay, jadi potasium ni nak kena ngam-ngam. That is why actually-nya kita tak galakkan sangat untuk orang yang dah pergi dialisis untuk ambil banyak-banyak cuketin, ambil banyak-banyak jus delima. Boleh ambil tapi tak boleh banyak sangat. Okay, so yang kalau misal kata banyak sangat potasium jadi beracun, dia jadi hyperkalemia.
Hypokalemia ni, cardiac arrhythmia ni maksudnya jantung kita tu sekejap laju, sekejap perlahan. Sekejap laju, sekejap perlahan. Maknanya degupan dia tu tak menentu. Okey, tak menentu. Dan kalau laju sangat tu dipanggil tachycardia. Kalau misal kata yang perlahan sangat tu dipanggil bradycardia. Okey? Itu kemudianlah itu akak bagi tahu je. Tapi yang pentingnya kena ingat, kalau potasium tinggi sangat nanti jantung dia jadi tak tentu arah. Okey? Itu yang pertama. Ini pasal electrolyte. Okey? Bila yang ini bermasalah, dia juga actually kacau kita punya vitamin D. Okey? Bila vitamin D ni buah pinggang, dia memang menggalakkan untuk kita ambil vitamin D supaya kita guna vitamin D itu untuk ambil kita punya kalsium daripada kita punya diet. Kalsium yang kita makan. Contoh daripada susu lah, daripada kurma lah, daripada segala makanan yang kita ambil lah yang ada kalsium. So, kalau misal kata dah ada masalah dengan CKD, maksudnya chronic kidney disease, okay, yang ini dia tak boleh nak ambil dah vitamin D. Bila dia tak boleh nak ambil vitamin D, jadi kalsium ni kita tak boleh nak ambil ya. Kalsium ni buang masuk dalam air kencing terus. Okay? Bila tak cukup kalsium, dia trigger pula kita punya thyroid. Okay? Parathyroid hormone release. Okay? Dia kacau dekat punya thyroid kita. Bila thyroid kita kena kacau, dia akan trigger untuk kita ambil kalsium daripada kita punya tulang. Okay? So, dah lah vitamin D ni tak boleh nak guna untuk kalsium kan? Lepas tu dia ambil lagi daripada tulang. Jadi tulang ni keep keluarkan kalsium tapi badan tak boleh nak absorb, badan tak boleh nak ambil. Jadi lama-lama tulang kita jadi osteoporosis. Maksudnya tulang tu makin lama makin teruk, makin lemah dan makin brittle. Maksudnya mudah sangat patah. Jatuh sikit kedepuk, terus patah. Ni akan berlaku. Okey? So yang ini selalunya doktor tak sebutlah ini perkataan dia. Nak menyebut pun renal osteodystrophy. Okey? Dia tak menyebut sebab susah nak faham. Jadi kita just cakap, oh tulang rapuh. Inilah dia, tulang rapuh. Okey? Okey, macam mana pula kita punya CKD akan impact kita punya saraf. Okey? So nampak tak tadi? Kita CKD di-impact kita punya kencing, dia impact daripada kencing manis, daripada tekanan darah, dia kacau kita punya buah pinggang. Lepas tu macam lepas kita punya buah pinggang ada masalah, ada CKD, macam mana pula dikacau kita punya tadi electrolyte. Sekarang ini macam mana pula dikacau. Normally urea in the blood gets excreted in the urine. But when there's a decreased glomerular filtration rate, less urea gets filtered out, and therefore it has nowhere else to go besides the blood. And so it builds up in the blood, which is a condition called azotemia. Azotemia can cause general symptoms like nausea and loss of appetite. But as urea levels really build up, that can affect the functioning of the central nervous system, causing encephalopathy. This results in asterixis, a tremor of the hand that kind of resembles a bird flapping its wings, and is best seen when a person attempts to extend their wrists. Further accumulation can even progress to coma and death. This buildup can also cause pericarditis, which is inflammation of the lining of the heart. In addition, there can also be increased tendency for bleeding, since excess urea in the blood makes platelets less likely to stick to each other, and so there's less clot formation. Finally, in some cases, someone can develop uremic frost, where urea crystals can deposit in the skin and they look like powdery snowflakes. Okay. So, sebabkan tadi kita dah tengok dekat dalam buah pinggang ni, dekat proximal tubule tadi, dia ambil, dia secrete urea masuk dekat dalam kita punya buah pinggang tu untuk masuk pergi hantar dekat air kencing kan. So, dekat situ kalau ada problem, okay, urea ni takkan dihantar keluar. Dia akan masuk balik dekat dalam darah. Bila masuk dalam darah tu yang kadang-kadang mula-mula dia akan jadi macam loya semacam, lepas tu tak nak makan, jadi kurus. Okey? Lagi satu, Ustaz Syahidan selalu cakap ni, tengok saraf macam mana. Bila orang ada masalah saraf, dia kalau misal kata dia nak pegang apa-apa ataupun dia nak, kita boleh tengok tangan dia tu bergegar. Ini yang dia panggil ni, asteresis ni. Dia bergegar. Kita boleh tahu yang ini maksudnya dia punya urea dekat dalam badan
sudah tinggi. Okey, pasal tu dia kacau kita punya saraf. Okey, kalau dibiarkan lama-lama tak cukup minum air juga lagi, lepas tu untuk kita discharge kita punya urea tu, okey, dia akan boleh pengsan pula, boleh koma, lepas tu boleh mati juga. Bila urea ni ada masalah dekat dalam kita punya badan, dia akan attack jantung. Pericarditis ni, ini Hisham ada tanya akak, jantung berair. Akak ada tulis juga pasal ni, ada buat write-up pasal jantung berair. Yang ini juga, urea juga adalah salah satu punca kenapa boleh jadi jantung berair. Sebab yang ini, pericarditis ni adalah kita punya kantung jantung tu sendiri. Bukan jantung tu tau, kantung. Kita punya jantung, ada kantung tu yang actually-nya yang memegang kita punya jantung tu bila dia berkembang kencuk, jadi kita punya perikardium ni dia jangan bagi jantung tu besar lebih sangat dan mengecil lebih sangat. Itu fungsi dia, perikardium. Jadi kalau misal kata kantung tu bermasalah, tu yang boleh masuk air lah, apa macam-macam tu. Okey? Lepas tu lagi satu, bila orang banyak sangat urea, dia akan cepat sangat, macam nak cakap, cepat berdarah. Sebab apa? Kalau dia luka, susah nak baik. Okey? Sebab urea hentikan blood punya clot. Maksudnya kalau misalnya kata luka, kan kita ada, dia cepat je dia clot kan? Dia untuk tutup balik luka tu, lubang tu, supaya badan kita tak banyak berdarah lah. Yang ini akan berlaku, kita lebih banyak berdarah. Dan semalam, salah seorang daripada akak punya pelanggan, umur dia 58, lelaki, dia mengadu, dia kata, kenapa sekarang ni asyik gatal-gatal dekat kulit. Okay, lepas tu tanya, memang tahu dia ada penyakit kencing manis kan, tanya dia berapa dia punya gula dia. Sekarang ni under control tapi masih lagi atas 10 lah. Tapi dia kata gatal-gatal. So, lagi satu, kalau misal kata ada urea ni keluar melalui kita punya kulit ni, akan menjadi gatal-gatal. Ini adalah direct link dengan orang berpenyakit kencing manis. Okey? Dia memang ada direct link. Okey, kita kena tahu dan kita kena explain dekat dia orang. Ya, kena bagi dia orang faham. Alright? Ini adalah berkaitan dengan saraf, lepas tu macam mana urea kalau terlampau lebih sangat, macam mana dikeluarkan balik melalui kita punya kulit. Okey. Okey. Dan itu yang semua tadi yang kita akak share dekat atas tadi tu adalah berkenaan batu CKD. Okey. Sekarang ni kita specifically sebut pasal batu karang. Sebab ramai orang yang banyak kena batu karang dekat luar sana, tapi tak tahu kenapa dan mengapa dia kena batu karang. With nephrolithiasis, nephro refers to the kidney, and lithiasis means stones. So nephrolithiasis means kidney stones, sometimes also referred to as renal calculi or urolithiasis. Kidney stones form when solutes in the urine precipitate out and crystallize. And although these most commonly form in the kidneys themselves, they can also form in the ureters, the bladder, or the urethra. Okay. Now, urine's a combination of water, which acts as a solvent, and all sorts of particles, or solutes. In general, when certain solutes become too concentrated in the solvent, they become supersaturated. Urinary supersaturation of certain solutes results in precipitation out of the solution and formation of crystals. Those crystals act as a nidus, or place where more solutes can deposit, and over time they can build up a crystalline structure. This can happen if there's an increase in the solute or a decrease in the solvent, as would be the case with dehydration. In addition, there are substances like magnesium and citrate that inhibit crystal growth and aggregation, preventing kidney stones from forming in the first place. Okay. Kalau misalkan kita tengok kat sini, dia sebut kat sini super saturated. Maksudnya pekat. Okay? Kencing tu terlampau pekat. Whatever yang melalui kita punya buah pinggang tu terlampau pekat, disebabkan oleh tak cukup air. Okay? So, pasal tu akak duk cakap dengan semua orang, minum air, ikut berat badan. Ini masing-masing pemalas nak minum air juga, jadi kena remind semua orang. Sebab kalau misal kata tak cukup air, memang mudah sangat untuk dapat batu. Okay? Batu ni dia mula-mula dia kecil-kecil macam ni je, pasir-pasir je.
Tapi jangan biarkan dia jadi nidus. Nidus ni macam dalam cuketin kan kita ada mother kan. Ada macam mother tu lah. Okey? Bila dah ada nidus ni dekat dalam kita punya buah pinggang ataupun dekat dalam kita punya salur kencing ataupun dalam pundi kencing, dia akan menarik lebih banyak yang kecil-kecil ni melekat, lama-lama jadi macam ni. Okey? Pentingnya macromineral magnesium adalah dia menghalang nidus ni daripada berlaku. Okey? Walaupun dah ada pasir-pasir ni, kita kena cukup minum air. Lepas tu kita ambil magnesium ni block daripada pasir-pasir ni jadi kristal macam ni. Okey? Dan citrate pula, okey, dia akan menghalang pembentukan batu yang sebenar je lah. Daripada kalau dah jadi macam ni, kalau kita makan yang ini, kita ambil yang ini, dia akan halang daripada pembentukan batu. Okey? Alright. Apa produk sinergi yang kita cakap? Kita dah cakap pasal buah pinggang ni. Ini yang korang tunggu kan? Okey. Kalau kita go through balik semula daripada tadi tu, apa benda? Kat mana renal corpuscle dengan renal tubule apa semua tu, yang penting sekali untuk memperbaiki kita punya mesangial cells, kita punya glomerulus, kita punya salur darah yang kecil-kecil, the capillary bed, semua tu lah. Okey? Yang paling penting adalah kita kena bagi OPU, kena bagi OLIVI. Okey? Kenapa? Sebab OPU dengan OLIVI inilah yang membaik pulih kita punya sel tadi. Dia banyak bagi nutrisi, fosfolipids, dengan kita punya vitamin A, D, E, K apa semua tu, dengan anti-inflammatory, semua tu dia akan pergi balik dekat situ, dia akan kurangkan inflammation, keradangan tadi, dan akan bagi nutrisi yang berguna dekat kita punya sel-sel dalam kita punya nefron dan akan membaik pulih balik kita punya nefron. Cumanya, okey, dia ambil masa. Dia bukan boleh buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak boleh. Kita ambil masa berbulan-bulan dan ada kemungkinan juga kalau misal kata dah ada masalah, okey, dengan CKD dah buat dialisis, dia akan ambil masa lebih lama. Okay? So far akak ada berapa orang? 2 orang yang dia punya EGFR dia dalam 20 lebih macam tu. So sekarang ni regimen yang ini yang akak bagi. As long as dia belum buat dialisis, kita boleh bagi jus delima sebanyak mana yang kita nak bagi dan cuka buah tin sebanyak mana yang kita nak bagi. Okay? Tapi kalau dah dialisis, kena berpada-pada sikit, kena tengok sama ada kita boleh bagi jus 5 dengan cuketin bergantung pada tubuh badan. Setiap pesakit tak sama. Okey, jadi kita kena monitor closely apa yang dia orang buat. Okey, apa yang dia orang makan. Pasal tu kita kena bagi di jadual lah. Okey. So akak repeat, untuk membaik pulih sel-sel dalam kita punya nefron, bagi OPU dan juga OLIVI. Kalau dah CKD. Okey, tapi kalau misal kata dia punya buah pinggang dah ada batu apa semua tu, ikutlah petua tok ayah tu. Okey, OLIVI, cuketin dengan madu. Okey. Dan kenapa fungsi jus 5 akak minta bagi jus delima? Sebab dalam delima dia property dia sangat bagus. Delima kalau kita tengok dia mencantikkan kulit kan, melembutkan kulit. Fungsi delima adalah untuk actually-nya melembutkan kita punya salur darah yang dah keras tadi. Okey? Itu fungsi jus delima. Okey? Next, ini secara in a nutshell, siapa yang dah attend kelas jantung tu hari dah tahu dah. Okey? Ini phospholipids, okey? Dalam kita punya OPU dengan OLIVI banyak phospholipids. Ini kita punya sel. Phospholipid ni lah yang membuat dinding-dinding sel kita ini. Okey, dinding-dinding sel kita ini. Dinding sel ni rupa dia macam ni. Dia ada kepala, ada 2 kaki. Ada kepala, ada 2 kaki. Yang ini luar, yang ini dalam. Okey. So, bila kita bagi dia phospholipid tu akan duduk dekat sini. Yang ini katakan sini semua dah keras kan? Okey. Dia akan ganti yang ini, dia buang yang keras, dia akan ganti. Jadi lembut baliklah. Bila jadi lembut balik, tu yang senang dia nak masuk, keluar masuk. Kita punya glukos lah, nak buang toksin lah keluar daripada kita punya dalam sel kita. Semua akan jadi, insya-Allah akan jadi baik balik semula. Okey? Yang inilah fungsi dia yang sebenarnya. Minta ingat part ni. Jadi kalau bila nak bertanya soalan tu, ingat balik apa yang akak cakap. Sebab kalau misal kata dah faham basic ni macam ni,
InsyaAllah korang boleh jawab apa sahaja pertanyaan daripada pelanggan lepas ni. Alright? Okay. Yang ini adalah akak ambil daripada PDU punya, apa yang kita nutrien yang diperlukan, okay, dalam mitokondria, cakap lagi pasal sel. Okay. So tanpa mitokondria ni kita punya sel kita akan cepat mati. Okay. Sebab kalau misalkan dinding dia dah keras kat sini kan, dah keras, kita tak dapat bawa masuk kita punya glukos untuk nak makan segala makanan lah, nak bawa masuk, jadi lama-lama sel ni akan mati. Itu yang membawa pada penyakit lah. Okay. Okay. Satu lagi yang nak kena faham, basic info. Okay. Ini Cikgu Mimi pun dah cakap banyak kali. Okay. Kita dibuat daripada berjuta-juta, berbilion-bilion sel. Daripada banyak-banyak sel, dia jadi tisu tau. Dia jadi tisu. Okay. Daripada banyak-banyak tisu, dia akan jadi organ. Daripada banyak-banyak organ, dia akan jadi satu sistem. Contohlah jantung ataupun dalam kes ni buah pinggang. Dalam tadi glomeruli tadi, dalam kita punya nefron tadi, dia banyak sel. Dibuat nefron tu sendiri. Dalam Bowman capsule tu banyak berjuta-juta sel. Okey, banyak sangat sel. Okey, sel tu dia jadi tisu. Tisu tu lah Bowman capsule tadi tu lah. Okey. Lepas tu Bowman capsule ditambung dengan tubule, dia akan jadi satu organ. Okey, jadi organ tu maksudnya buah pinggang tu lah. Jadi buah pinggang tu dia dengan salur kencing, dengan pundi kencing, itu dah jadi satu organ sistem. Lepas tu banyak-banyak organ sistem jantung lah, sistem urinary lah, sistem paru-paru lah, baru dia jadi organism which is kita. Okay? Ini just recap apa benda nutrisi yang ada dalam kita punya Quranic food. Okay? Just recap. Yang ini rasanya korang ada dalam nota PDU. Cuba buka balik, cuba tengok balik. Okay? Alright. Dah sampai Q&A. Nora, you want to take over ke macam mana? Kak Aida ada soalan. Okay. Okay, soalan pertama daripada Muhammad Jumaat, boleh ulang balik video mula-mula? Video mula-mula? Okay, kejap. Yang ni? Okay. Kejap. The workhorses of the urinary system are the kidneys, which are the twin bean-shaped organs in your body that clear harmful substances by filtering your blood. They're like a water purification plant that helps clean the drinking water for a city. They also regulate blood pH, volume, pressure, osmolality, as well as produce hormones. Okay, itu je. Soalannya? Dia suruh ulang balik video saja. Okay. Okay. Soalan kedua, CKD. Kadang tu apa nama orang putihnya tak tahu. Chronic kidney disease. Okay. Soalan ketiga, pendapat bila kita minum non-calorie coke? Tak boleh. Non-calorie coke sebab dia bukan air. Dia ada letak. Korang kena faham korang kena faham bila benda yang ada 5P. Apa 5P? Siapa faham apa 5P? Akak dah sebut ni banyak kali dah. Dalam akak punya ride up, dalam bila akak buat training, 5P ni maksudnya perisa, pewarna, peluntur, perasa dan pengawet. So dalam zero calorie coke, korang rasa dalam tu ada berapa P tu? Cuba fikir balik. Ini benda yang kita kena ingat dalam kepala kita. Okey? Selalunya 5-5 tu memang ada. Sebab dia buat air tu, dia nak letak pewarna memang dah ada dah. Sebab tu color dia color kopi. Okey? Lepas tu dia kata zero calorie. Zero calorie tu dia letak apa? Mesti dia letak bahan pengawet. Mesti dia letak bahan kimia. Semua ada kat situ. So tak payahlah nak duk minum benda-benda alah macam tu. Minum air putih je. Lepas tu minum air cuketin campur madu. Itu pun dah cukup bagi tenaga. Okay? Next. Okay. Soalan yang ketiga, buah pinggang kecut dah tak ada harapan ke untuk sembuh? Okay, kecut tu maksudnya macam mana? Pasal tu akak tanya tadi, EGFR tu faham tak?
cari balik. Bila kecut, maksudnya EGFR tu macam mana. Bila kecut, selalunya kita punya nefron tu yang dah tak berfungsi. Pasal tu nak kena tahu EGFR tu banyak mana, berapa persen. Daripada kita tahu EGFR tu berapa persen, baru kita tahu apa yang kita nak bagi dekat dia untuk kita bantu. Tapi majority of the time, kalau dia belum lagi buat dialisis, yang 4 benda tadi tu dengan madu, bagi yang itu. Okay, insyaAllah. OPU, Olivi, delima dengan cuketin. Dan pastikan buah pinggang dah kecut, maksudnya air tak cukup sangat-sangat. Pasal itulah sel-sel tu kerepot. Okay, air nombor 1. Dan juga kita punya produk. Alright. Next. Okay, pelanggan dah buat kidney transplant. Dia transplant. Dia tanya, boleh ambil Olivi plus 30X? Boleh. Jadi kalau transplant pun dia dah ganti dia punya buah pinggang. Habis tu kalau misal kata ada luka-luka pun dekat connection dekat sini, contoh kat sini kan, dah ada dia nak transplant tu dia jahit balik dekat sini tau. Jadi kalau ada luka-luka tu Olivi tu akan membantu balik dengan kita punya repair balik sel-sel tu. Kan tadi akak cakap fosfolipid dalam Olivi tu dia akan betulkan balik sel-sel kita tu untuk bagi sel-sel tu berfungsi dengan lebih baik. Okay, next. Okay, mengenai OPU dan Olivi, apa dos sesuai untuk stage 3 dan 4? Stage 3 dan 4. Okay, kalau stage 3 dengan 4, selalunya lah akak akan start bagi minggu pertama, akak akan start bagi sekali dulu, makan malam saja. Okay? Lepas tu dah masuk minggu kedua tu akak akan buat malam dan pagi. Lepas tu tengok, monitor dia punya progress dia. Dan progress dia tu maksudnya bukan progress EGFR tau. Progress tubuh badan dia. Macam mana dia rasa lebih bertenaga ke tidak, jantung dia rasa lebih cantik ke, kurang ke berdegup-degup, kurang ke laju. Semua benda tu lah dia overall. Okay? Nak mengharapkan stage 3 dengan stage 4 untuk baik ambil masa bertahun. Okay? Jadi dia orang kena continue makan produk. Okay? Yang akak ada 2-3 orang yang sekarang ni dia punya CKD ni dah stage 20% tadi tu kan. Sekarang ni dah masuk bulan keempat dah dia ambil. Tapi every month bila dia repeat order tu, akak pergi jumpa dia ataupun dia datang kat kedai, jumpa dia, akak akan tanya, okay, rasa macam mana? Apa perasaan? Macam mana? So dia akan bagi tahu. Dia ada soalan, dia akan tanya. Dia jumpa doktor dia akan pergi bagi tahu, okay puan macam ni, macam ni. Akak akan explain kat dia, macam ni. Jadi kita kena engage dengan dia supaya dia stay dengan kita. Dan kita kena tahu apa nak cakap dengan dia. Pasal tu yang actually-nya akak buat training ni hari ni supaya korang dapat an idea macam mana nak bercakap dengan para pelanggan. Okay? So, kalau 3 dan 4, kalau akak lah, over a period of time tu, lepas 3 minggu, 4 minggu, akak akan naikkan 3 kali dos sehari. Maksudnya, pagi sebelum sarapan, lepas tu dalam pukul 3, pukul 4 lagi sekali, lepas tu dalam sebelum tidur malam sekali lagi. So, 3 kali satu hari. Ini akan continue mungkin 3 bulan pertama, 4 bulan pertama. Lepas tu kita tengok kalau misal kata EGFR dia ada naik sikit, mungkin galakkan dia juga untuk continue lagi the same dosage sampai dia reach 60. Lepas 60% EGFR tu dan boleh kurangkan jadi 2 kali sehari. InsyaAllah. Okay? Alright, Nora. Okay, soalan seterusnya, kreatin ni boleh turun naik ke? Boleh, bergantung pada air. Dan cuketin you bantu untuk discharge balik semula apa benda yang tadi yang patut ditapis keluar, patut disikrit keluar, patut dibuang keluar. Okey? Kedudukan buah pinggang manusia kat mana dalam tubuh manusia? Dekat pinggang. Pasal tu dia panggil buah pinggang, dekat pinggang kat belakang. Akak ada video yang pasal tu tapi akak tak bawa keluar sebab bagi akak itu ni siapa yang yang bertanya tu nanti bagi tahu akak supaya akak boleh forward video tu kat dia untuk dia tengok macam mana. Kat mana diamnya. Panjang sikitlah video tu dan video tu dalam bahasa Inggeris.
Okey, buah pinggang ni dia terletak dekat pinggang kita, dekat sebelah belakang dekat tulang belakang tu dia sebenarnya dia duduk betul-betul dekat tulang belakang tu. Dekat pinggang kalau misal kata kita rasa kita punya pinggang, jap akak rasa akak punya pinggang jap. Okey, kan ada lekuk tu kan? Ada lekuk dekat dua-dua buah pinggang dekat pinggang tu, kat situlah kita punya buah pinggang. Okey? Cumanya yang sebelah kanan kita punya buah pinggang, yang sebelah kanan dia tengok sikit ke bawah sebab ada hati dekat situ yang menolak dia ke bawah. Yang sebelah kiri dia tinggi sikit. Itu je lah beza dia. Okay? Next. Okay, kalau pesakit yang dah buat pinggang dan kecut dan dah buat dialisis, macam mana nak bantu? Okay, selalunya kalau dah dialisis ni susah sikit lah. Yang boleh kita bagi kat dia sebenarnya buat masa ni adalah Olivi dulu. Olivi, lepas tu yang cuketin tu kita boleh bagi dia lepas dia dialisis ataupun sebelum dia dialisis. Selalunya akak akan bagi selepas dialisis lah, bila darah dia dah bersih. Bagi dia, itu pun sikit je, 1 sudu je, sekali je selepas dialisis. Sebab bila, ingat kita punya dalam kita punya cuketin, dia banyak potasium. Bila potasium ni nak kata banyak sangat-sangat pun tak jugalah, tapi kita kena berhati-hati sebab kemungkinan juga dia ada ambil sumber-sumber potasium yang lain-lain. Jadi kita kena jagalah. Kita kena jaga bab tu. Sebab takut nanti kalau misalkan terbanyak sangat potasium dekat dalam badan dia tu yang jadi keracunan potasium tadi tu. Yang di-impact banyak benda lagi dekat dalam kita punya tubuh badan. Okay? So mainly bagi dia Olivi sebab Olivi akan membantu baik pulih sel tu balik. Tapi nak mengharapkan balik dia off dialysis tu akan makan masa bertahun. Tak boleh nak cakap ambil setahun dah boleh. Tak ada. Dia mungkin 5-10 tahun kalau dia hidup lagi lah. Tapi selalunya kalau dah dialysis ni memang susah sikit. Okay? Kak Aida. Ya. Nak tanya, kalau bagi OPU okey tak untuk yang dah dialysis? Sebab Kak Cik ada bagi. Okey kan? Boleh, tapi dia orang dialisis ni dia nak kena push dia punya water intake dia, Kak Cik. Okey. Jadi kalau misal kata OPU kan dia concentration dia 62 kali ganda kan. Okey. Jadi air dia tu nak kena tengok, kita nak kena monitor. Boleh bagi, bukan tak boleh. Tapi kena close monitoring. Sebab kita tak nak dia punya lagi bermasalah badan dia sebab kekurangan air tadi tu. Tapi kalau misal kata dia buat dialisis dan dia berani push air lebih daripada 500 ml, dia sendirilah kena buat trial and error itu biasanya berapa biasanya air yang dialisis ambil akak cakap tadi 2 liter? Tak, selalunya 500 ml je sehari. 500 kan? Betul lah akak sebab bagi baru ni dia memang tak boleh ambil OPU setiap hari. Dia rasa rasa tak badan tak sedap kan? Tak sedap. Sebab tu lah. Lepas tu okey, dia punya tekanan darah semua makin bagus lah. Lepas tu lah, dia actually-nya macam akak cakap tadi lah, dia membetulkan segala kita punya sel-sel yang bermasalah. Okay? Tapi bila buah pinggang tu dah dialisis, dia kacau jugalah banyak benda. So, Kak Cik boleh bagi tapi ajar dia push sikit. Macam hari ni doktor kata 500 ml, so dia push air tu sikit lagi. Naikkan mungkin besok naikkan 600 ml. Mungkin lepas tu hari esoknya lagi tu naik 700 ml. Biar dia sendiri rasa macam mana. Kalau dia boleh push sampai 2 liter satu hari pun dah cukup bagus. Okey. Faham? Faham. Baik cikgu. Okay. Alright, next. Okey, kalau ada masalah kencing kotor macam mana? Apa penyebab dan rawatan? Kencing kotor, nombor 1 penyebab adalah tak cukup minum air. Itu nombor 1. Okay. Itu akak sendiri dah hadapi masa pergi Bandung tahun bila? Tahun 2017 kot. Okay, masa pergi Bandung tahun 2017, tak berani nak minum air yang dituang daripada dia punya jug tu. Sebab dah pernah kena minum air tu kena cerit-perit teruk. So akak tak minum sangat air yang itu, akak cari air botol, tapi air botol pun nak cari mineral water pun seksa. So kurang minum air, balik memang teruk kena kencing kotor. Okay, sebab kita kekurangan air. Okay, ada infection. Okay, alright. Bila berlaku macam tu, apa yang kita nak buat,
ingat air nak kena cukup. Okey. Lepas tu remedy dia tu jus ketat tu. Okey. Parti delima campur dengan cuketin, campur dengan madu, campur air suam. Itu dia punya ubat dia. Itulah yang akak buat masa akak kena tu. Teruk sampai bila asyik nak pergi kencing, lagi banyak minum, lagi nak kena kencing kan. So bila buat yang jus ketat tu 2 kali je. Malam tu sekali akak buat, pagi besok tu sekali lagi akak buat, menjelang tengah hari akak punya kencing kotor clear, alhamdulillah. Okey? Berapa tu Kak PD parti delima akak buat 2 double ke buat 1 sudu je? Buat double. Sebab kalau teruk buat double. Tapi kalau tak teruk sangat buat single pun tak apa. Okey? Jap nak bagi tahu kencing kotor. Lagi satu tak cukup air. Nombor 2 tadi kan batu kan. Batu tu kalau bergolek, okey, bergolek, dia masuk dekat dalam pundi kencing, lepas tu dia masuk dekat kita punya urethra, tempat keluar kencing tu, kat situ dia boleh luka. Bila dia luka, itulah juga yang akan boleh menyebabkan kencing kotor. So remedy dia, Olivi jangan lupa. Olivi penting sebab Olivi ada antimicrobial. Okey, OPU akak tak pasti ada antimicrobial ke tidak, akak nak kena check balik semula, nak kena baca buku, buka buku balik. Tapi Olivi memang ada antimicrobial. Jadi bila antimicrobial dia akan membantu balik buang balik kuman-kuman, bakteria, virus daripada tubuh badan kita dan membantu repair kita punya cells lah. Lepas tu yang jus ketat tadi akan clearkan apa benda yang patut di-clearkan, sampah sarap yang ada. Okay? Next. Selain dari EGFR dan bacaan potasium, boleh senaraikan soalan dan data utama yang diperlukan dari pelanggan yang ada masalah buah pinggang. 2 tu je, creatinine dengan EGFR. 2 tu je. Tapi kalau misal kata korang nak tengok yang red blood cell itu nak kena datang menghadap akak lah sebab panjang cerita dia. Selain daripada EGFR dengan creatinine, kita juga tengok macam akak lah. Akak akan perhatikan dia punya sel darah merah dia, HB dia macam mana. Akak akan perhatikan dia punya electrolyte dalam dia punya badan. Daripada test tu nanti semua akan bagi tahulah dan kita akan kena go through lah satu-satu dengan dia untuk explain. Itu cerita yang panjang tu. Okey? Cerita yang panjang. Nanti kan kalau kita cerita kat sini kan, orang yang tak berapa nak faham nanti kan dia boring dan dia tidur kan. Okey? Datang jumpa akak. Okay, next. Okay, macam mana nak tahu sekiranya buah pinggang ada batu karang? Macam mana buah pinggang ada batu karang? Sakit dekat pinggang. Sakit dia bukan sakit macam sakit pinggang tau. Dia sakit pinggang ni kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Ini tak. Dia sakit tak kira lah kita buat apa pun dia memang sentiasa sakit. Bila dah sakit dia tu tak berhenti-henti, lepas tu mencucuk-cucuk rasa macam kena toreh, itulah dia batu karang nak bergolek keluar daripada buah pinggang. Itu dia punya tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, nak kena pergi hospital, nak kena buat x-ray. Dalam x-ray kita boleh nampak ada batu ke tak ada batu. Ataupun buat ultrasound lah pun boleh juga. Tapi itu duit jugalah. Nak mudah kan, bagilah kempen lah dekat semua pelanggan, minum air. Kalau cukup minum air, batu karang takkan terjadi. Aduh. Okay, next. Mohon ulang balik saranan untuk pelanggan yang kata buah pinggang tinggal 20%, baru nak mula guna produk OH, belum dialisis lagi. Yang ini. Sekejap. Ni. Tapi yang 20% tu akak tambah juga parti delima. Akak tambah juga madu. Okey, pelanggan yang ini kalau sekali beli barang memang RM700-800. Okey, sebab ni ambil, ini ambil, parti delima pun ambil, madu pun ambil. Okey, tapi madu bila nak buat jus detox, sebab yang ini dia belum dialisis, dia boleh lagi buat jus detox dan dia tak ada kencing manis kan? Dia tak ada kencing manis jadi dia boleh buat jus detox sebab kalau ada kencing manis, madu tu kita nak kena kurangkan sikit. Kita tak boleh bagi lebih madu sebab madu pun mengandungi glukos kan. So dia akan bantu lagi menambah terukkan lagi dia punya kencing manis dia. Inilah dia punya sinergi dia. OPU, Olivi, jus delima,
cuka buah tin, pati delima dan madu. Yang akak punya lah. Okay? Alright, next. Macam mana kalau doktor kata paru-paru berair dengan ada masalah jantung? So macam mana nak banyak minum air tu? Sekarang tahap buah pinggang 3. Allah. Aduh, hai. Yang itu tiga-tiga organ, main organ dah impacted dah. Okay. First thing, nak kena paru-paru berair sebab actually-nya kalau you punya paru-paru berair, maksudnya buah pinggang you memang dah ada problem. Okay? Sebab daripada buah pinggang tak cukup menapis, air tinggal dalam badan, dia naik ke paru-paru. Pasal tu paru-paru berproblem. Tapi root cause dia, punca utama dia adalah jantung. Okay? Jantung dia bermasalah. Jantung bermasalah berpunca daripada pemakanan. Dan tak jaga makan daripada muda. Okay? Bila dah ada masalah jantung, kita settle dulu masalah jantung tu dengan bagi OPU, OLIVI dulu. Air dia kalau selalunya kalau paru-paru berair dan jantung bengkak. Jantung bengkak tadi Nora? Jantung apa Nora? Jantung. Tak sebut Tak sebut pula. So jantung tu nak kena tahu juga apa masalah dia. Sebab kalau pergi training akak yang dulu tu jantung banyak masalah So nak kena tahu spesifik apa masalah dia. Kita tolong dia daripada segi jantung dulu. Lepas dapat betulkan jantung, baru kita boleh betulkan balik semula buah pinggang. Daripada buah pinggang baru boleh betulkan paru-paru. Itu dia punya turutan dia. Okay? Okay dah. Kalau nak lagi detail, nak kena tanya akak betul-betul lah. Sebab kalau kat sini susah akan nak explain sangat. Sebab akak tak tahu siapa bertanya pun kan. Alright, next. Okay. Kak Aida, kawalan pemakanan macam mana? Kawalan pemakanan? Maksudnya? Akak tak tahu kot. Kawalan pemakanan. Okay, kawalan pemakanan ni maksudnya, okay, macam mana nak cakap Contoh, korang memang suka makan nasi Arab. Okay, boleh makan nasi Arab. Tapi janganlah makan tiap-tiap bulan. Janganlah makan 2 bulan sekali. Makanlah mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bila betul-betul terasa nak makan, baru makan. Janganlah tiap-tiap hari, janganlah tiap-tiap minggu. Contoh. Itu. Okay? Lepas tu kita punya makanan. Kita dah tahu sekarang ni, zaman sekarang ni, apa sahaja makanan yang dibungkus dan dijual di luar sana, banyak MSG, banyak 5P tadi. Okay? Jadi kita kena pandai pilih. Mungkin kalau misal kata macam you all suka makan cereal. Jangan asyik makan cereal je tiap-tiap hari. Diversify lah benda tu. Maksudnya hari ni cereal, besok mungkin roti canai, mungkin besok yang lagi satu tu mungkin oat. Lepas tu mungkin yang the next day tu ubah-ubah lah. Jangan satu benda tu yang you suka, satu benda tu je you makan. You kena diversify. Maksudnya kena banyak-banyak makanan lain. Lain makanan bawa lain nutrisi pada badan. Dan kalau nak ikutkan sekarang ni, makanan sekarang ni pun actually-nya banyak yang tak elok daripada yang elok. Jadi lebih baik kalau misal kata kita makan makanan yang sendiri kita prepare kat rumah. Kita masak sendiri. Pasal tu akak selalu encourage orang buat salatoh. Bila buat salatoh tu, maksudnya kita buat sendiri, kita beli sendiri tomato, timun apa semua, campur cuketing, campur PMZ. Okay? Kita buat, kita sendiri tahu apa benda yang ada kat dalam tu. Jadi kita makan pun, yang itu nak makan banyak-banyak pun tak apa. Sebab itu memang bagus. Okay? Tapi kalau masa akak pun akak suka makan kambing perak, kambing grill lamb. Okay? Akak beli kambing perak yang dah siap tu, okay? Tapi tak usah makanlah tiap-tiap minggu makan benda tu. Ubah-ubahlah. That is why apa yang kita cakap kawal pemakanan. Kita tak makan sesuatu benda tu, asyik makan benda tu je. Kita diversify. Kita tambah macam-macam lah. Lepas satu, lepas satu. Macam tu lah. Lebih kurang. Okay? Next. Pesakit buah pinggang tahap 4, kaki-kaki dah kebas-kebas. Macam mana perawatnya? Sakit buah pinggang tahap 4, kaki dah mula kebas. Maksudnya urea dah banyak. Dah kacau sistem saraf.
Kalau nak tengok, kalau nak ikutkan bagi akak, kalau tahap 4 masih lagi boleh bagi dia load dia dengan cuketin. Load dia dengan bagi banyak cuketin, bagi banyak ni lah produk yang akak tunjuk sekarang ni dekat skrin ni. Okey? Bagi benda ni. Pastikan dia cukup minum air. Okey? Sebab kalau misal kata urea banyak dalam kita punya badan, cuketin ni akan membantu kita bersihkan. So sinergi ni penting, jangan bagi olivi je. Kena bagi, kena tambah, kenalah bagi cuketin. Cuketin amat penting untuk betulkan balik kita punya, bukan betulkan, untuk keluarkan toksin-toksin tadi daripada badan, dan olivi dengan OPU untuk membantu betulkan pulih balik kita punya sel. Bagi yang ini, yang sekarang akak tunjuk ni. Okay? Next. Okay, kat sini macam soalan terakhir. Pelanggan sebelum ni hanya guna olivi. Seminggu lepas saya cadangkan tambah OPU. Tapi sekarang dia kata malam masa tidur, jam 4 pagi tangan mula rasa kebas. Mohon nasihat. Background nak kena tahulah macam mana. Sebab dia kata dalam 4 pagi tangan mula kebas sebab tangan dia berhimpit ke, tidur macam mana ke. Korang nak jadi perawat, korang kena tahulah, kena selidik benda-benda macam ni. Sebab dia kalau makan olivi, dia makan OPU, air cukup tak? We go back to air. Okay, air cukup tak? Kalau misal kata dia banyak makan produk ni tapi air masih tak cukup, macam mana darah dia nak berjalan dengan betul? Sebab toksin masih banyak dekat dalam badan kan? Cuketin ambil tak? Tu akak duk cakap. Kita kena pastikan bukan setakat olivi OPU ataupun olivi. Paling basic olivi dengan cuketin. Kalau misal kata dia ambil olivi, dia tambah OPU, itu dua-dua fungsi dia membaik pulih. Tapi apa yang bantu dia detox? Sebab tanpa detox, macam mana badan kita, sel kita nak dibaiki? Itu kita kena ingat. Macam you all hantar kereta pergi workshop lah. Pergi servis kereta. Tapi minyak hitam tu korang pakai minyak hitam yang lama. Macam mana rasa kereta? Macam itulah juga kita punya badan. Same thing. Jadi in order untuk kita dapat rasa lebih baik, kena ada sinergi. Cuketin adalah sesuatu yang penting sangat-sangat. Kalau takkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, wattini wa zaitun. Kan? Okay? Next. Ada apa-apa lagi yang nak siapa tujukan soalan? Sebab yang tadi tu soalan akhir. Ada tak lagi? Tak ada? Dekat last soalan. Ya. Apa kalau macam orang tu belum dialisis, biasanya akak recommend untuk dia ambil air macam biasa je ke? Ya, kalau akak akan suruh paksa dia ambil air macam biasa. Kalau dia tak boleh minum air panas, suruh dia minum air yang sejuk. Sebab biasanya dia tak bagi ambil air panas kan, kadang-kadang lah ada setengah kes. Doktor tak bagi. Doktor tak bagi tu sebab jantung selalunya dah ada masalah. Oh, okey. Maksudnya pasal tu Kak Cik kena investigate lah. Dia kalau dia cakap masalahnya orang ni, kalau kita tak tanya, dia tak bagi tahu apa masalah dia. Kita kena korek. Betul. Kita kena korek. Kalau kita tak korek, nanti kita bagi salah informasi, salah saranan, kita juga yang kena jawab. Okey. Betul. Okey? Alright, adalah siapa-siapa lagi yang nak bertanya? Suara je lah. Fatin ada ke? Fatin ada ke? Tak ada? Tak ada. Okay. Ada. Satu lagi akak, untuk madu akak prefer tak? Kalau macam kita suruh dia buat detox je, macam Kak Cik ada seorang yang ada batu karang tu, kita bagi dia OPU dengan olivi, lepas tu buat detox. Tapi dia guna jus, cuketin dengan madu. Boleh, tapi tak sedap sangat. Boleh, tapi tak sedap sangat sebab kalau buat jus detox actually-nya parti delima yang piau. Parti delima, cuketin. Akak kalau buat jus detox akak tak guna pun madu olive house, akak guna madu tualang. Sebab madu olive house pekat sangat, susah nak kacau. Akak cakap terang je. Akak ada dua-dua madu, akak jual dua-dua madu. Okey. Maksudnya tak ada masalah pun kalau madu tu lagi bagus lah. Memang lagi bagus sebab cuketin dengan madu tu sebenarnya dia bekerjasama untuk
Jus detox tu dia bekerjasama untuk memecahkan tadi batu-batu karang tadi. Okey. Okey? Alright. Okey, ada soalan lagi ke? Lagi 5 minit je ni. Kalau tak ada, kita boleh... Macam mana, Nora? Kalau tak ada, kita tutup majlis lah. Apa tu, ada feedback, ada borang feedback semua kan? Ada. Nora? Okey. Okey. So, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nuraida Husin di atas tips penjagaan buah pinggang yang telah disampaikan tadi. Dan terima kasih juga kepada ejen-ejen yang menimba ilmu pagi ini. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan buat kita semua. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak semua. Kalau ada apa-apa soalan tu korang korang nak mesej cakap pun boleh, nak datang jumpa pun boleh, datanglah. Akak memang sentiasa ada kat kedai insya-Allah masa ni. Okey? Sama-sama menutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Ada sesi bergambar ke ni kita ni? Nora? Boleh buka video. Akak kita ambil gambar. Okey. Hi. Hi everyone. Zaitun. Haji Aris. Takut. Hai semua sahabat-sahabat Central. Itulah ramai ni. Lama tak jumpa. Kan? Jumpa ikut online je lah. Kang Noh. Assalamualaikum. Kak Zu. Kak Rosdi. Haji Haris. Kak Zu ada. Kita ambil gambar ya. Mana Hazbullah semua ni tak ada keluarkan keluarkan gambar sebab nak ambil gambar kan? Puan Rusmadila. Ramai lagi yang tak ada gambar ni. Ustaz Syahidan pun ada Wah. Ustaz Syahidan, Tuan Ahmad Arifin, Siti Aminat Yusof. Tak keluar gambar masing-masing. Okey, senyum 1, 2, 3. Kejap kita ambil lagi sekali. Okey, boleh buat thumbs up. Okey. Dah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Kak Ida. Okay, bye. Terima kasih Kak Ida. Sama-sama. Semua Kak tengok mesej sekarang ni. Sama-sama semua orang. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.